الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Beliau Al-Habib Zaid bin Yahya memulakan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah dan dengannya kami mohon pertolongan ke atas urusan dunia dan agama. Salawat serta semoga tetap tercurahkan ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda dan orang-orang mengikutinya sehinggalah hari kiamat. ولا شك أنها نعمة جليلة في هذه اللحظات التي قضيناها في بيت من بيوت الله بين يدي ثلة من أهل الفضل والعلم والصلاح. Dan tentunya satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bersama-sama di salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala menghadiri majlis bersama dengan ramai para ulama, orang-orang yang punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. في حولية تذكر بواجباتنا تجاه مولانا وخالقنا جل جلاله وتعالى عظمته. Dalam program haul yang mengingatkan kita ke atas tugas kita dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. ففي عامكم المنصرم كان هناك حديث عن التوبة وفي هذا العام كانت مجالس الحول في بناء العائلة والأسرة التي تتكون منها أمة الإسلام. Pada tahun-tahun yang sebelumnya di majlis yang seumpama ini bertajuk tentang taubat seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada tahun ini haul mempunyai tajuk membina usrah ataupun keluarga yang menjadikan kejayaan pada satu masyarakat. هذه الأسرة التي عمر الله مجلسكم بحديث كثير من المتحدثين عن واجب الآباء تجاه أبنائهم وواجب الأبناء تجاه آبائهم وواجب الزوج تجاه زوجته وواجب الزوجة تجاه زوجها. Dan telah disebutkan dari berbincang sebentar tadi oleh para penceramah sebelumnya tentang hadis-hadis baginda Muhammad SAW yang menceritakan ataupun menerangkan tentang kewajiban-kewajiban daripada orang tua untuk anaknya, ataupun kewajiban seorang anak untuk orang tuanya, ataupun kewajiban pasangan yang satu antara suami dengan istrinya ataupun sebaliknya istri dengan suaminya. وسمعنا حديثا عن الأم وأهميتها في التربية وفي البيوت. Dan kita telah dengar sebentar tadi hadis tentang pentingnya daripada peranan seorang ibu di dalam mentarbiah anak-anaknya di dalam rumahnya. وقد ذكر الإمام الحداد أن عقوق الأبناء سببه سوء تربية الأم والأب. Dan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad telah menyebutkan bahwasanya punca daripada derhakanya seorang anak di dalam sebuah rumah ataupun keluarga disebabkan kerana buruknya tarbiyah daripada orang tuanya. كما أن صلاحهم أيضا بحسن التربية من الآباء. Juga seperti mana berlakunya kebaikan anak-anak tersebut disebabkan karena baiknya tarbiyah daripada orang tua kepada anak-anaknya. ولذلك سمعنا أن الإمام الحداد كان ثمرة تربية عظيمة من أبويه ومن سلسلة إسناده وسلفه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي قيل فيه قرت به عين النبي محمد فهو له من أفضل الأولاد. Dan telah kita dengar bersama-sama bahwasanya keutamaan dan kehebatan yang dimiliki oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad tiada lain adalah buah hasil daripada bagusnya tarbiyah kedua orang tuanya, dan juga yang disebabkan oleh tarbiyah daripada salah silah pengambilan ilmu daripada guru-gurunya yang bersambung kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan kepada Imam Abdullah bin Al-Haddad sebagai pujian bagi beliau adalah keturunan baginda Muhammad SAW dan di antara anak-anak cucu yang terbaik yang dibeli oleh Rasulullah SAW. الإمام الحداد وحديث المناسبة كل منهما فيه كثير من المفاصل والمحاور المهمة. Dan menceritakan tentang Imam Abdullah bin Al-Haddad sebentar tadi pembahasan yang telah dibahaskan dan kita dengar bersama-sama adalah merupakan pembahasan yang sangat-sangat penting untuk kita ambil berat. يقول العالم الطبيب المعتني بترجمة كتب الإمام الحداد إلى الإنجليزية وغيرها الدكتور مصطفى بدوي أن سيرة الإمام الحداد
لو خدمها من وجمع أطرافها إنسان لما اكتفى إلا ب10 مجلدات أو تزيد. Ada salah seorang penterjemah daripada kitab Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau yang bernama Al-Badawi, Dr. Mustafa Al-Badawi. Beliau mengatakan kalau seseorang ingin untuk berkhidmat menterjemahkan daripada kitab-kitab Imam Abdullah bin Al-Haddad, maka tak cukup satu jilid ataupun satu cetakan buku, akan tapi memerlukan kepada puluhan daripada cetakan buku untuk menterjemahkan daripada kitab-kitab Imam Abdullah bin Al-Haddad. كيف وقد قال شيخه الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس إن عبد الله بن علوي الحداد أمة وحده يشكل للأمة كأمة كاملة كما وصف الله إبراهيم الخليل. Bagaimana tidak, gurunya sendiri Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau memuji dan mengatakan akan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, Imam Abdullah bin Al-Haddad itu ibarat umat sepenuhnya, yakni beliau seakan-akan keutamaan dan kemuliaan serta luasnya ilmunya mencakup daripada semua umat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مدحه أشياخه وأقرانه فضلا عن تلامذته الذين زادوا على 150 عالما بارزا في شتى المناطق والبقاع. Beliau dipuji oleh guru-gurunya dan bahkan ulama-ulama yang segenerasi dengan beliau, terlebih lagi daripada murid-murid beliau yang tak kurang daripada 150 ulama-ulama hebat yang tersebar di seluruh penjuru dunia. ولذلك اعتنى بكل ما ينفع الأمة ولخص كتاب إحياء علوم الدين الذي قال عنه العلماء كاد الإحياء أن يكون قرآنا، لخصه بلسان قريبة إلى الأفهام في كتابه العظيم النصائح الدينية والوصايا الإيمانية. Oleh sebab itulah beliau sangat-sangat mengambil berat akan perkara urusan umat Islam ini, sehingga beliau mentakhris ataupun meringkaskan daripada kitab karangan yang hebat, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, yang dikatakan oleh para ulama kadal ihya an yakuna Qur'anan. Hampir-hampir kitab Ihya Ulumuddin ini ianya menandingi akan kehebatannya Al-Quran, artinya ianya seperti daripada kedudukan daripada Al-Quran, daripada kehebatannya. Ianya ditalkhis dan juga diringkaskan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad dengan bahasa yang mudah difahami dalam kitab yang dikarangnya, yaitu Nasihat Diniyah. حتى قال بعض أهل الولاية لو أن الإمام الغزالي بعد الإمام الحداد لنقل من كتب الإمام الحداد. Sehingga para ulama, sebagian ulama mengatakan, kalaulah Imam Ghazali itu ditakdirkan hidup selepas zaman Imam Abdullah bin Al-Haddad, maka niscaya Imam Ghazali akan menukil daripada kalangan ataupun kalam-kalam Imam Abdullah bin Al-Haddad. ووضع كتابه وهو قطب الدعوة والإرشاد، الدعوة التامة والتذكرة العامة، ودعا فيه كل طائفة من طوائف المجتمع، رؤساء وغير رؤساء وآباء وأبناء وأزواج، ما من شريحة من الشرائح إلا ووجه لها النصح الذي يصل إلى القلوب. Dan beliau juga mengarang satu kitab yang sangat-sangat luas yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, sama ada mereka yang menjadi pejabat ataupun yang menjadi bawahan, baik itu ianya sebagai orang tua ataupun anak. Setiap daripada lapisan masyarakat ditujukan nasihat-nasihat yang baik di dalam kitab tersebut, yaitu kitab dakwah tammah, dakwah yang sempurna. قضايا الأسرة والأبوة والبنوة والزوجية تعرض لها في النصائح، وتعرض لها في الدعوة التامة، وتعرض لها في رسالة المعاونة، وتعرض لها في سبيل الادكار، لأنها قضية رئيسية كان يعتني بها الإمام الحداد. Perkara-perkara dan juga nasihat-nasihat yang berkaitan dengan keluarga, hubungan antara ibu bapa dengan anak ataupun anak dengan ibu bapa, dan juga pasangan satu dengan yang lainnya disebutkan dan juga disempatkan untuk dinukil oleh Imam Abdullah bin Haddad di dalam kitabnya Nasihat Diniyah, dan juga kitabnya Dakwah Tammah, kitabnya Risalatul Muawanah, dan juga kitabnya Sabil Iddikar, dikarenakan karena beliau mengambil penting dan mengambil berat akan perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan keluargaan. بل إن حسن التربية من الآباء والأبناء تصل إلى أعقابهم، فقد قال الله سبحانه في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا وكان ذلك الأب هو الجد السابع من جهة الأم. Dan bahkan efek dan juga hasil daripada tarbiyah yang baik di dalam keluarga itu, ianya dapat berkesan sampai kepada 7 keturunan daripada anak-anaknya. Dan seperti mana disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kana abuhuma salihah, dan
ketika itu daripada dua anak yatim yang dipelihara dan jaga harta bendanya, dahulu adalah orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Dikatakan oleh para ulama yang dimaksudkan orang tua soleh adalah atuk moyangnya yang ketujuh. لذلك ينبغي أن نخرج من حوليتنا وقد وضعنا من أهم مهماتنا كآباء وكأمهات تربية أبنائنا ليكونوا قدوات في الأمة وصالحين لدينهم ولدنياهم. Dan kita hendaklah keluar dari Majlis Hall ini dengan membawa satu hadiah ataupun oleh-oleh ke dalam rumah kita, untuk kita membawa menjadikan tarbiyah kepada anak-anak kita sebagai daripada sesuatu yang kita ambil berat, agar supaya kita menjadi contoh bagi masyarakat di seluruh dunia. ولذلك كان تأثير الإمام الحداد في ذريته وفي أولاده، وها نحن نجني من ذريته هذه المؤسسة الخيرية التي قامت على أيديهم، مؤسسة حاوي الخيرات، مذكرة بضاحية من ضواحي مدينة تريم لم يكن لها ذكر قبل أن يحلها الإمام عبد الله بن علوي الحداد ويحولها من قرية لا تذكر إلى بيئة علمية تربوية سلوكية يخرج منها العلماء والصالحين. Bukan hanya kita mengambil manfaat daripada Imam Abdullah bin Al-Haddad, bahkan daripada keturunan beliau yang di sini, Al-Habib Abdurrahman bin Al-Haddad, beliau juga mengasaskan daripada satu perkumpulan iaitu Hawi Khairat, yang mengingatkan atas satu tempat di Tarim sana, yang mana dahulu tempat ini tidaklah dikenal, melainkan selepas ada bertempatnya Imam Abdullah bin Ahmad di situ, sehingga dikenali sebagai tempat yang penuh dengan ilmu, tempat penuh keberkatan dan manfaat. كثير من عظماء الإسلام كانوا ثمرة تربية أمهاتهم بمواقف يسيرة مذكرة بالله عز وجل. Banyak sekali daripada tokoh-tokoh daripada kalangan umat Islam yang mereka mendapatkan kejayaan mereka disebabkan karena tarbiyah daripada ibu bapa mereka, yang ianya mempunyai kesan yang sangat kuat walaupun ianya adalah perkara yang remeh. من تلك الأمهات أم سيدنا عبد القادر الجيلاني الإمام العظيم الكبير الذي أرسلته طفلا صغيرا يتعلم في مدرسة، لكن قبل أن ترسله علمته الصدق، أخفت في ثوبه مالا وخيطته، قالت هذا يكون لحاجتك لا تصرفه إلا عند الحاجة، لكن عاهدني بين الله أن لا تكذب أبدا. قال أعاهدك على الصدق وأن لا أكذب أبدا. وعندما خرج في طريقه إلى المدرسة إذا بقطاع الطريق يأخذونه، وإذا بهم يسألون الأطفال على جنب هل عندكم شيء من المال؟ قال لهم عبد القادر الجيلاني نعم نعم، في ثوبي مخبأ جزء كبير من المال. قالوا له لما تخبرنا؟ قال لأني عاهدت أمي على ألا أكذب. Dan di antara bukti yang sedemikian itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hasil daripada pendidikan daripada ibundanya. Ketika beliau masih kecil lagi, beliau dihantarkan untuk pergi belajar di satu madrasah, sehingga ibundanya mengatakan kepada putranya, "Wahai Abdul Qadir, ini aku simpan uang untuk perbekalanmu, aku jahitkan di sebalik daripada poket ataupun bajumu. Jangan engkau pergunakan melainkan untuk perkara-perkara yang menjadikan keperluan pendidikanmu. Akan tapi berjanjilah antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala agar supaya engkau berkata jujur, jangan sampai engkau berdusta walau sekalipun." Maka beliau Syekh Abdul Qadir yang masih kecil lagi mengatakan, "Aku berjanji bersumpah demi engkau dan Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan berkata dusta dan aku akan berkata jujur." Pada perjalanannya ketika itu datanglah perompak yang ingin merompak daripada rombongan tersebut, maka diketepikan budak-budak kecil yang mungkin dianggap mereka tidak mempunyai apa-apa. Diambil barang-barang dari orang dewasa dan ditanya kepada budak-budak itu, "Kalian ada uang, ada harta ke?" Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Ya, aku ada harta di sebalik daripada pakaianku ini." Maka ketika perompak itu mengatakan, "Mengapa engkau berkata jujur ketika aku mengatakan bukankah engkau tahu aku akan merompaknya?" Maka dia mengatakan, "Aku telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan ibuku agar supaya aku tidak berdusta dan selalu mengatakan dengan perkataan yang jujur." فقال له رئيس العصابة وقطاع هل أمك موجودة؟ قال لا ليست موجودة. Maka perompak ini mengatakan, "Engkau bersumpah di hadapan ibu, adakah ibumu ada di hadapanmu sekarang?" Dia mengatakan, "Tak, ibuku ada di rumah, dia tak ada." قال لكن رب أمي موجود. Kemudian dia mengatakan, "Akan tapi Tuhan ibuku ada bersama dengan aku." اهتز قلب قاطع الطريق وقال اشهدوا علي أيها الجمع
أني تبت إلى الله على يد هذا الطفل وأنا سائر خلفه أدرس العلم وأتوب إلى الله عز وجل. Maka tergetarlah dengan kalimat tersebut ketua daripada perompak itu, dan dia mengatakan, wahai pengikut semuanya, saksikan aku sekarang ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan budak kecil ini, dan aku bersumpah akan mengikuti kemanapun dia mempelajari ilmu, aku akan juga belajar bersama dengan dia di belakang dia. لن يكون في بيوتنا عظماء كالإمام الجيلاني والإمام الحداد ما دام في بعض بيوتنا آباء يقول لابنه قل لمن سأل عني لست في البيت. Tidak akan didapatkan sosok yang seperti Imam Abdul Qadir Jailani ataupun Imam Abdul bin Al-Haddad di dalam rumah kita. Selama kita sebagai ibu bapa mengajarkan kepada anak kita, bila ada orang yang mencari kita, mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, katakan kepada orang yang tanya itu, ibu bapa tak ada kat rumah ya. أو قل لهم أنني نائم. Atau dia mengatakan, katakan kepada orang itu, ayah atau ibu tengah tidur sekarang. ولذلك بعض الأطفال كان بريئا فسأله الذي طرق الباب أين أبوك؟ قال أبي يقول لك إنه نائم. Terkadang anak budak kecil yang polos itu dia akan mengatakan kepada orang yang bertanya ataupun orang yang akan bertamu itu, dan mengatakan, mana ayahmu? Maka budak ini mengatakan, ayahku berpesan suruh mengatakan bahwa dia tengah tidur sekarang. ولذلك نسأل الله عز وجل ببركة هذه الحولية وهذه المناسبة أن يعمر بيوتنا بحسن التربية وبحسن التنشئة وبالأبناء الصالحين البارين المحسنين إلى آبائهم والمحسنين إلى أهليهم وقراباتهم. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat haul yang penuh keberkatan ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita anak-anak yang berbakti, yang dipenuhi dengan tarbiyah yang baik, anak-anak yang dapat untuk berbuat baik kepada orang tuanya dan mempunyai akhlak yang baik, dan menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan oleh orang tuanya. نسأل الله عز وجل موجبات رحمته وعزائم مغفرته والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن يقبلنا على ما فينا، وأن يجعل المجلس من أسعد المجالس ومن أبرك المجالس، وأن يبارك في الحاضرين والحاضرات والقائمين على هذه الحولية والقائمين على هذا المسجد المبارك. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بقبول الدعوات، وأن يستجيب ما دعونا وفوق ما دعونا، وأن يعيد هذه المناسبة سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام في خيرات ومسرات وعوافي وألطاف، وأن يصلح حال المسلمين في المشارق والمغارب، وأن ينصر أهل غزة وفلسطين ويدفع عنهم الأذى ويحرر بيت المقدس. ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متحققين بحقائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Dan ditutup dengan doa, semoga apa yang doakan oleh Bilal Zaid bin Yahya dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, dan mohon maaf atas kurangnya dalam terjemahan. Wallahu taala alam. ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية.